anta waliyuha wa maula. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Majlis ini adalah majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sangat cinta. Sehingga kan dalam hadis Muslim Nabi sebut bagaimana cintanya Allah kepada majlis ni. Maka setiap orang yang datang dalam majlis ta'lim ni, apabila mereka bangun untuk balik, mereka bangun dalam keadaan dosa mereka diampun. Bermakna majlis ni bukan majlis yang kecil tu. Ini majlis yang besar. Sehingga kan para malaikat bertanya tentang satu orang laki-laki yang dia datang bukan kerana majlis tu. Dia datang ni mungkin kerana dia tengok ada ramai orang, dia singgah. Ataupun dia ada nak jumpa siapa-siapa. Orang ni macam mana? Maka Allah Ta'ala kata masukkan dia di antara orang yang mendapat pengampunan sebab majlis ni adalah majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Dahsyat tu. Dahsyat sehingga kan para ulama kita kata Allah Ta'ala menciptakan malaikat khusus untuk cari majlis macam ni. Tu. Diciptakan malaikat alaihissalam semata-mata untuk cari majlis ta'lim macam ni. Majlisnya apabila dibaca qala Allah wa qala Rasul. Oh, ini bukan kecil tu. Allah Ta'ala tak akan cipta malaikat untuk cari majlis ta'lim kalau majlis ni tak besar antum. Bermakna majlis ni adalah majlis yang sangat besar antum. Sebab tu para ulama kita kata antum, apabila kita duduk dalam majlis ta'lim, majlis yang dibaca Al-Quran dan hadis, sekurang-kurangnya kita kena ada 7 perkara. Kena ada berapa perkara? 7 perkara antum untuk kita mendapat manfaat daripada majlis ni. Majlis ni antum, yang majlis yang kita duduk siang malam, pagi petang, kita belajar, kita bawa anak kita, isteri kita. Tujuan dia satu antum, untuk membaiki diri, bukan untuk baiki orang. Sebab tu Imam Ibn Qayyim kata, al-ilmu bila amal, kasajaratil sajarah bila tamar. Bila samara. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tak ada buah. Ilmu tanpa amal adalah seperti pokok yang tidak ada buah. Pokok memang ada pokok, tapi buah tak ada. Tak ada hasil. Jadi ilmu yang kita nak mengaji siang malam ni antum, kalau kita tak ikut adab yang para ulama letak, kita akan jadi macam tu antum. Macam pokok yang tak ada buah. Ilmu yang kita belajar siang malam tak dapat membawa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sedangkan kita dah dengar dah tadi Al-Fadhil, Tuan Guru kita Ustaz Ali Hassan dah sebut dah kemuliaan ilmu tu. Al-Huda, kata Ibn Katsir, Al-Ilm. Tiba-tiba ilmu kita untuk belajar yang kata pertunjuk, huda yang Allah Ta'ala bagi kat kita, tiba-tiba ilmu tu tak dapat ubah kita. Ilmu yang sama juga diberi kepada para sahabat yang mereka hidup dalam keadaan jahiliah. Sehingga jahiliah mereka macam mana disebut dalam kitab fiqh sunnah, mukadimah dia. Sehingga kan jahiliah mereka apabila seorang isteri, seorang bapa meninggal, mak tu anak tu boleh kahwin atau bagi pada siapa yang dia suka. Asyik tu. Jahiliah tarah tu. Jahiliah tarah tu boleh jahiliah tu. Apabila mereka dan Rasul datang membawa al-huda wa dinil haq ni dapat mengubah mereka. Sehingga Imam Malik rahimahullah ada satu perkataan yang sangat menarik. Apa Imam Malik kata? Umat ini tidak akan menjadi baik. Imam Malik kata, mesti ditulis dengan tinta emas, kata Imam Malik. Umat ini tidak akan menjadi baik kalau mereka tak kembali kepada apa yang telah membaiki umat dulu. Apa yang membaiki umat dulu? Harta, pangkat, keturunan? Tidak. Tidak akan baik, Imam Malik kata. Jangan cubalah usaha macam mana pun untuk membaiki umat ini. Tidak akan jadi baik selagi tidak kembali kepada apa yang telah membaikkan umat dulu. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagaimana para sahabat apabila dapat Quran dan Sunnah berubah kehidupan mereka. Sehingga kita baca antum dalam Quran Allah sebut tentang Abu Bakar. Apabila Aisyah dan difitnah tentang melakukan perkara yang tidak elok bersama seorang sahabat. Salah seorang daripada anak menakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia terlibat sama. Dia ni antum adalah orang yang Abu Bakar radhiyallahu sentiasa membantu dia. Tidak pernah Abu Bakar tak bantu dia antum. Dia hidup pun dengan bantuan Abu Bakar. Tiba-tiba dia terlibat dengan apa? Dengan pemfitnah Aisyah radhiyallahu.
Maka Abu Bakar radhiyallahu bersumpah tidak akan membantu dia. Tahu? Tapi apabila dibaca Al-Quran pada dia, tidakkah kamu suka Allah memaafkan kamu? Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak suka jika Allah memaafkan kamu? Maka jadilah pemaaf. Ayat tu satu pendek yang tu menyebabkan Abu Bakar berubah sikap. Dan Abu Bakar kerana dia bersumpah dia tidak akan menghentikan bantuan kepada anak melakang dia tu sampai bila-bila. Anda tengok? Tuan tengok ayat yang pendek. Allah Ta'ala tanya ke Abu Bakar, apakah kamu tidak suka Allah memaafkan kamu? Bukan baca 30 juzuk tu. Satu ayat yang pendek. Satu pertanyaan daripada Allah kepada Abu Bakar radhiyallahu. Maka Abu Bakar, kemarahan, ego, macam-macam ada tu. Saya tak tahu lah tu kalau kita ni, kita ada bantu satu orang, tiba-tiba dia fitnah anak kita. Apa kita akan buat? Jangan ingat kalau dibaca 30 juzuk berulang 30 kali pun, belum tentu kita dapat memaafkan orang tu. Tengok bagaimana Quran dan Sunnah merubah para sahabat. Oh, dahsyat tu. Bukan satu benda yang main tu. Quran dan Sunnah ni dapat merubah manusia yang nak berubah. Para ulama kita kata, para ulama salaf kata, kita tidak dapat merubah hadis dan juga Al-Quran. Kita tidak dapat mengubah ayat Quran dan hadis yang sahih. Tetapi percayalah, dua benda ni akan dapat mengubah manusia yang mana memang nak berubah. Jadi kita tanya diri kita tu, adakah kita nak berubah atau kita sekadar datang untuk mendengar apa yang Ustaz kata, kita nak balik lagu tu tanpa kita nak ambil berat tentang apa yang Allah Ta'ala dan Rasul kata kat kita. Atas kita lah tu. Atas individu. Kalau antum nak berubah, antum yakinlah Quran dan Sunnah dapat berubah. Bukan antum, keluarga antum juga dapat berubah. Kalau antum betul-betul nak berubah, nak keluarga antum berubah, antum betul-betul akan berubah. Keluarga juga akan berubah antum. Sebab tu para ulama kita kata, kerana benda ni satu benda yang besar, yang pertama adab yang kita kena ada apa? Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini sangat penting antum. Kalau antum datang bukan kerana Allah, kerana ada sebab lain, benda ilmu ni tidak akan memberi apa kesan kepada kita. Sebab tu hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi kata apa? Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajh Allah azza wa jalla yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yaji arfal jannah yaumil qiyamah. Tengok Nabi kata apa? Mana-mana orang man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajh Allah azza wa jalla. Sepatutnya setiap orang yang datang untuk belajar ilmu Quran dan Sunnah, niat dia satu, untuk mencari redha Tuhan. Sepatutnya macam tu. Nabi kata sepatutnya ilman, bukan ulum, bukan ilmani. Dalam hadis Nabi kata man ta'allama ilman. Kalau kamu nak belajar satu ilmu, bukan banyak, bukan ulum. Tak, satu hadis. Satu yang kamu nak belajar, satu ilmu, kamu kena pastikan ilmu yang kamu nak belajar walau satu ni ikhlas kerana Tuhan. Tapi kalau niat kamu bukan kerana Allah, Nabi kata illa untuk apa? Dia datang untuk mencari habuan dunia. Untuk mencari habuan dunia. Dia belajar untuk dapat habuan dunia. Nabi kata apa? Lam yajid arfal jannah. Bukan kata masuk surga, nak dapat bau surga pun tak dapat. Begitu besarnya ilmu Quran dan Sunnah. Antum jangan pandang remeh. Antum kalau lari niat bukan kerana Allah, bukan kata masuk surga, jangan cerita masuk surga. Bukan nak masuk surga, bau surga pun tak dapat. Ini satu ancaman untuk penuntut ilmu yang tidak ikhlas kerana Allah. Orang yang mengajar pun sama antum, bukan antum. Orang mengajar pun sama. Kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tidak ada niat lain. Tidak ada niat lain. Bukan nak dipanggil ustaz, bukan nak ambil habuan apa, semua tak ada. Kerana Allah. Nak kongsi ilmu sunnah yang Allah bagi. Kalau dia lari dia punya niat, maka bau surga pun tak dapat. Sedangkan bau surga Nabi kata 500 tahun dah dapat bau. Tiasa Al-Fadhil, saya kena perbetul lah kalau salah. Tahu tak dapat bau tu. Rugi. Rugi sebab apa? Dah usaha datang, tiba-tiba niat tu pergi lari. Yang kedua, apa dia tu? Kena berdoa
kena berdoa supaya Allah Ta'ala sekali bagi ilmu pada kita, kita nak kena minta Allah Ta'ala bagi kita dapat amal. Ini penuntut ilmu kena buat. Kita datang mana belajar, kita kena doa dah. Kita kena berdoa dah tu. Tengok. Kerana Allah Ta'ala sebut tentang Nabi. Macam mana dalam surah Taha ayat 114, Nabi kata apa? Wa qala rabbi zidni ilma. Antum, para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat surah Taha 114, Allah Ta'ala yang perintah Nabi. Bukan Nabi minta, Allah Ta'ala perintah supaya Nabi meminta tambah ilmu. Bukan tambah harta, bukan tambah keturunan, bukan tambah apa. Tambah ilmu. Anda tengok, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis yang kita dah baca dalam zikir pagi. Apa Nabi baca selepas salat subuh? Apa Nabi minta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pagi-pagi lagi dah tu. Subuh-subuh lagi dah. Nabi dah kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang mana pagi Nabi dah minta benda tu. Tak minta benda lain tu. Wariskan thayyiban duk nombor 2. Wariskan thayyiban duk nombor berapa? 2. Wa amalan mutaqabbalan nombor 3. Dan amal yang diterima. Kalau ilmu tak betul, kalau ambil ilmu tak betul, amalan nak terima macam mana? Macam mana amalan nak diterima kalau bukan berdasarkan Quran dan sunnah? Tengok tu. Dan para ulama kita kata, ilmu Nabi sentiasa bertambah sampai Nabi mati, sampai Nabi wafat. Ilmu Nabi sentiasa bertambah tu. Sebab tu setiap perkara yang ada dalam Islam ni, agama ni, Nabi telah sempurnakan. Makna dia ilmu Nabi ni ditambah sampai Nabi wafat. Sampai turun ayat al-yawma akhmatu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Sampai turun ayat tu bermakna ilmu Nabi ni dah sampai level habis dah. Nabi dah ajak semua dah. Dahsyat ni. Sampai Abu Zar kata, burung terbang buka sayap tu pun kami tahu pasal apa. Dahsyat tu. Tu tak ada kena mengenal dengan agama, tidak kena mengenal dengan ibadat. Tapi dia beritahu. Kita tak tahu sebab apa? Sebab Abu Zar tak beritahu. Sudah sampai tahap lagu tu Nabi ajak. Takkan agama, ibadah Nabi tak ajak kita perlu ambil daripada orang lain? Mustahil. Nahi kabi-kabi nahi. Ni salim ayat saya pakai. Antum, bermakna agama, amalan, ibadah Nabi dah ajak sempurna dah antum. Kita yang tak tahu. Dan Nabi sebut antum dalam hadis Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Albani kata hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi kata Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni wa zidni ilma. Sama macam surah Taha. Ya Allah, bagi padaku ilmu yang manfaat. Tengok. Bagi padaku ilmu yang manfaat. Ajar aku ilmu yang manfaat. Antum, cuba antum bayang tengok. Ketika Nabi baca doa ni, adakah Allah Ta'ala ajak kat Nabi ilmu yang tak manfaat? Pernahkah dalam hadis Nabi, dalam ibadah Nabi, dalam perbuatan Nabi, dalam perkataan Nabi, ada ilmu yang tak manfaat yang Nabi ajak kat kita? Tu pun Nabi kena minta juga. Nabi minta juga. Menunjukkan antum, kita lagi lah kena minta benda ni. Kita nak datang menuntut ilmu, kita kena minta lah antum. Sebab tu kita kata perkara kedua, kena berdoa antum. Dan ajar padaku ilmu yang manfaat. Tengok. Macam ayat Quran je lah. Allah Ta'ala kata, hadis sirati mustaqimah. Hadis siratul mustaqimah. Ini jalanku yang lurus. Antum, orang Arab, dia faham. Bila Nabi kata, bila Nabi baca ayat tu, hadis sabili, inna hadha sabili mustaqimah. Inna hadha sirati. Sesungguhnya ini jalan aku. Allah Ta'ala kata, inna hadha sirati. Ini jalan aku. Antum agak-agak kita lah berfikiran secara waras. Adakah jalan Tuhan yang tak lurus? Adakah jalan Tuhan yang tak lurus? Sirati, jalan aku. Jalan Tuhan adakah tak lurus? Tapi kenapa ditambah mustaqiman? Lurus. Tak tambah pun kita dah tahu dah. Menunjukkan jangan pergi ambil jalan selain daripada jalan Allah dan Rasul. Di jalan daripada Allah dan Rasul ni pasti bengkok. Macam tu punya jelas Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi bagi tahu,
Tiba-tiba kita tak berminat dengan benda tu, kita nak ambil benda selain daripada apa yang Allah dan Rasul ajak. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah imamuna, dia kata dalam kitab apa dia? Imam Syafi'i melarang taklid membabi buta yang ditulis oleh Ustaz Amir Abdad. Imam Syafi'i kata, apabila dibaca pada aku hadis yang sahih, tiba-tiba aku tak ambil hadis tu, maka ketahuilah kamu semua bahawa Syafi'i telah menjadi gila. Antum apa maksud Imam Syafi'i dalam situ? Saya ulang, Imam Syafi'i kata, apabila dibaca pada aku hadis yang sahih, tiba-tiba aku tak ambil hadis yang sahih tu, ketahuilah ketika itu Imam Syafi'i telah menjadi gila. Bermakna hanya orang gila tak ambil hadis yang sahih. Itu maksudnya tu. Hanya orang gila yang tak ambil hadis yang sahih. Begitu punya jelas kata Imam Syafi'i, kita masih lagi tak mau ambil daripada Quran dan Sunnah. Saya pun tak tahu lah tu penyakit apa yang telah menyerang umat ni sehingga perkataan Allah dan Rasul tidak ada nilai di mata mereka. Saya tak tahu apa yang jadi. Kena buat satu tesis pula lah. Kena suruh Ustaz Alim buat sambung belajar je Ustaz. Anda tengok tu. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tengok. Sebab tu kesungguhan adalah bekal yang sangat penting bagi seorang yang ingin meraih ilmu. Ni satu benda yang sangat penting. Pepatah Arab kata, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Tengok. Bersungguh-sungguh tu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, imamuna, kata Imam Nawawi, ada 6 bekal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Nawawi sebut kena ada 6 perkara. 6 perkara kena ada kalau nak menuntut ilmu dan nak ilmu tu ada manfaat. Yang pertama, dia kata apa? Kesungguhan. Kena sungguh-sungguh tu. Sebab tu Quran kata wabtaghi ma ataqallah darul akhirat fala tansa nasibaka minad dunya. Kena bersungguh-sungguh. Wabtaghi ma'nahu ibtigha. Kena sungguh-sungguh. Ma ataqallahu darul akhirat. Apa yang Allah sediakan apa di akhirat. Nak dapat benda akhirat kena sungguh-sungguh. Macam mana dapat benda akhirat? Mesti melalui ilmu yang sahih. Kena sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Fala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib hampa di dunia. Jangan lupa hampa nak hidup di dunia, kena hidup macam mana nak hidup. Tapi yang penting, hampa punya tujuan akhirat. Okay. Nawawi kata pertama, mesti sungguh. 2, Nawawi kata apa? Kena ada kecerdasan. Anak kita yang pandai-pandai ni hantar pergi mengaji agama. Jangan pergi hantar anak-anak yang memang kita pun tak boleh nak jaga dia, pergi hantar madrasah. Jangan. Anak-anak yang pandai, ada kecerdasan, kita nampak dia pandai, kita hantar dia mengaji agama. Kena ada kecerdasan. Penting. Ketiga, kena ada kesabaran. Kena ada kesabaran tu. Nak duduk kan berapa jam. Daripada maghrib sampai isya. Kalau tak sabar, tak boleh tu. Lepas maghrib tu dah ni dah. Kena ada kesabaran. Ilmu tak akan dapat tanpa kesabaran. Tak. Kena ada bekal. Ada bekal. Mana ada kenderaan, duit. Nak berminyak apa main? Nak ada bekal kan? Tak ada bekal jangan nak main. Kan? Berminyak, kereta, motor. Bukhari, Imam Bukhari kita sebut. Ni apa? Kapal. Kapal tu. Menuntut ilmu. Tengok. Lagi kena apa? Bimbingan. Kena ada bimbingan. Kena ada Al-Fadhil, tuan guru yang kena bimbing. Kena ada bimbingan tu. Kita tak boleh faham ilmu tanpa bimbingan. Kena ada orang yang bimbing kita. Kalau tidak, kita akan faham takut silap tu. Yang akhir apa tu? Panjangnya waktu. Ni. Waktu kita mengaji ni, kena panjang. Baru kita boleh faham. Baru kita boleh dapat ilmu. Jangan putus asa. Kena istiqamah. Kena sabar. Ni 6 perkara ni. Dan kata Nawawi, baru kita akan dapat maksud ilmu yang manfaat tu. Dan sebagian ulama salaf kata apa? Ilmu tidak akan dapat diraih dengan bersantai-santai. Ilmu tidak akan dapat diraih dengan bersantai-santai. Relax, tak bersungguh, tak istiqamah, tak sabar, nak cepat pandai. Tak. Ilmu bukan macam tu. Ilmu bukan macam tu. Ilmu dia memerlukan 6 perkara yang Nawawi sebut. Tengok.
Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Antum tengok hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata ihriz ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'ajjal. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Satu. Dua, minta tolonglah kepada Allah. Kita kena doa. Minta tolong kepada Allah. Bagi kita sabar, bagi kita istiqamah, bagi kita dapat faham apa kita belajar, bagi kita dapat amal apa kita belajar. Dan Nabi kata apa? Dan Nabi kata janganlah malas. Jangan malas. Untuk ilmu ni tak boleh malas. Kena rajin. Kena rajin tu. Walaupun pada hakikatnya kadang-kadang kita rasa letih, kita rasa tak seronok, malas lah, tak apa. Itu bukan benda yang kita kata satu benda yang ajaib, satu benda yang tak akan berlaku pada manusia dah. Tapi janganlah sampai setiap kali kuliah tidur. Tak boleh lah antum. Setiap kali kuliah tidur. Anda dah dapat apa antum? Dapatlah pahala. InsyaAllah lah dia datang dapat pahala. Tapi manfaat ilmu tu tak dapat lah antum. Jadi kena bersungguh-sungguh antum. Sebab Nabi kata dalam benda lain di riwayat Imam Bahiki, Nabi kata dua orang yang rakus yang tak pernah kenyang. Ni. Dua orang yang rakus yang tak pernah kenyang. Siapa dia? Rakus terhadap ilmu dan tak pernah kenyang. Kita kena ada sikap ni. Kita rakus pada ilmu dan kita sentiasa rasa tak cukup dengan apa kita belajar. Kita tak kena belajar lagi. Kita rakus dengan ilmu. Tamak dengan ilmu. Dan yang kedua, siapa dia? Orang yang rakus terhadap dunia dan tak pernah kenyang. Antara kita nak jadi orang yang rakus terhadap ilmu ataupun kita nak jadi orang yang rakus terhadap dunia, terpulang pada kita. Kalau antum rakus dengan dunia, antum akan letih. Tapi antum akan rakus dengan ilmu, percayalah antum. Allah Ta'ala tidak akan sia-sia. Allah Ta'ala akan angkat darjat kita antum. Baik. Itu yang keberapa? Yang ketiga. 7 ya antum. 7 ya. Set ya. Lepas tu kita boleh boleh tutup majlis kita. Saya tak mau panjang-panjang, takut antum tak boleh ingat. Okey. Yang keempat, apa dia? Sebagai penuntut ilmu yang nak ilmu menjadi manfaat pada diri dia, dia kena menjauhi maksiat. Yang ni penting. Ini paling penting. Ini paling penting. Apa dah? Menjauhi maksiat. Tengok. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa Nabi kata? Innal abda. Bukan ibad. Abda. Sesungguhnya seorang hamba. Nabi sedang bagi tahu pasal individu. Nabi tak kata ibad. Bukan hamba. Tak. Individu. Mana-mana hamba. Nabi kata, Iza aqta qati'atan nukhitat fi qalbihi nuktatun sauda. Mana-mana hamba yang buat maksiat, yang buat dosa, Allah Ta'ala akan letakkan satu titik hitam dalam hati dia. Kita tengok. Benda ni kita kena kata ke anak kita daripada kecil, kita kena ajak dia. Kita kena kata apa? Kalau kita terlibat dengan satu dosa, bukan benda tu habis lagu tu. Nabi kata akan terletak satu titik dalam hati dia. Tengok Nabi kata. Fa'iza huwa naza'a wasta'fara wa taba suqila qalbu. Kalau dia meninggalkan maksiat tu. Dia tinggal tu maksiat tu. Kemudian dia meminta ampun kepada Tuhan. Dan dia bertaubat, hati dia akan kembali menjadi putih, bersih. Tak. Kita sebagai manusia, memang tak boleh lepas daripada dosa. Pasal Nabi dah sebut dah, kullu bani adam khata', memang berdosa. Tak boleh lari. Tapi kita kena tahu, bila kita buat dosa, satu titik hitam ada. Lekat, kita tak nampak tu. Kita tak nampak, tapi Nabi sebut. Ini yang menyebut, orang kita kata, keyakinan akidah tentang apa Nabi kata. Kalau kita berhenti, tinggal maksiat tu, kemudian kita minta ampun. Maka apa berlaku? Hati kita akan putih. Dan Nabi kata, wa in ada zaida fiha hatta ta'lau qalbahu wa huwa ran alladhi zakarallahu kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi kalau kita masih meneruskan maksiat tu, kita tidak tinggal, kita tak istighfar, maka titik itu akan bertambah hari ke hari. Sehingga akhirnya surah Mutaffifin kata apa? Hati kita akan menjadi keras. Dan ketika itu bacalah Quran ke, hadis ke, apa pun tak akan bagi manfaat pada hati kita. Ini kita benda yang sangat penting. Apa dia? Kenapa kadang-kadang apabila dibaca Quran, dibaca hadis, tak dapat ambil pelajaran?
antara dia sebab apa? Sebab maksiat banyak. Sebab maksiat banyak. Kena banyak istighfar, tinggal serta-merta, sambung belajar. InsyaAllah hati kita akan jadi bersih, kita akan dapat pelajaran tu. Baik. Kemudian kita tengok yang kelima. Apa dia? Selalu bersikap tawaduk. Menuntut ilmu yang ada ilmu. Ataupun guru-guru yang ada ilmu. Mesti selalu bersikap tawaduk. Apa maksud tawaduk? Tidak menonjol diri. Tidak merasa diri ni pandai. Tidak merasa diri ni hebat. Tak. Kita tak akan jawab soalan orang. Siapa tanya pun kita tak akan jawab. Kalau ada orang yang lebih alim daripada kita. Kalau ada orang lebih tua daripada kita. Kita jangan melebihi orang tua, orang alim. Kita tunggu tu. Bagi Al-Fadhil, tuan-tuan guru kita jawab. Kita senang. Kita tawaduk tu. Jangan bila ditanya soalan ada orang lebih alim, orang lebih pandai daripada kita. Kita tahu. Lepas tu kita nak pergi cakap, nak pergi jawab. Jangan. Itu menunjukkan kita tidak ada sifat tawaduk. Tidak menghormati orang lebih alim daripada kita. Sebagai penuntut ilmu. Ataupun penaga pengajar. Mesti ada sikap tawaduk. Tengok. Kata Imam Mujahid. La yata'allam al-ilma mustahin wal mustaqbir. Tidak dikatakan penuntut ilmu kalau tidak ada malu dan juga ada sikap sombong. Untuk ilmu ni dia tak boleh ada sikap sombong. Itu tidak dipanggil orang menuntut ilmu. Mana boleh orang yang dapat Quran dan Sunnah, diajar, Allah ajak dia ilmu Quran dan Sunnah, dia tidak ada perasaan malu dan dia berasa sombong diri dia. Imam Mujahid kata ini bukan penuntut ilmu. Tak tahu dia ni dia masuk dalam golongan mana. Tak boleh. Kita kena ada perasaan malu dan kita kena buang sikap sombong itu. Baik. Sebab hadis itu adalah hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu secara mu'alaq. Yang keenam, apa dia? Ini penting. Ini juga penting. Apa dia? Mengamalkannya. Ilmu sunnah. Ilmu Al-Quran dan sunnah berkembang dengan macam mana ilmu dan Quran itu berkembang? Dengan mengamalkan dan mendakwahkannya. Kalau antum tak amal ilmu, tiba-tiba antum pergi cakap bab tu, dia tidak akan bagi kesan apa pun pada orang yang antum dakwah. Tak akan ada kesan antum. Nabi SAW mengamal dulu setiap ilmu yang dia dapat, baru dia dakwah tu. Nabi SAW mengamal dulu ilmu yang dia dapat, kemudian baru dia dakwah. Ini adalah sikap yang benar. Kalau kita nak dakwah kita berjaya, kita nak Quran dan Sunnah berkembang, kita pastikan apa, kita amal dulu, barulah kita punya ilmu tu boleh berkembang dan boleh tak hilang antum. Tak akan hilang lah antum. Lama-lama ilmu sunnah yang kita belajar tu akan hilang sebab tidak diamalkan. Dan Nabi sebut antum hadis yang selalu kita dengar oleh Imam Tirmizi, la tazalu khadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an amri fi ma afna. Tak akan berganjak kaki kita di akhirat nanti. Tak berganjak makna dia tetap. Sampai Allah Ta'ala tanya soalan pertama, umur di mana dihabiskan? Umur di mana dihabiskan? Sebab tu antum, Al-Khadi'iyat, imam kita, Imam Khadi'iyat, dia bagi kita satu pelajaran yang sangat berguna. Apa dia antum? Dia telah bertanya kepada seorang tabi'in. Dia kata, berapa umur kamu? Tabi'in tu kata, umur saya 60 tahun. Kata Imam Khadi'iyat, kamu telah berjalan selama 60 tahun untuk jumpa dengan Tuhan. Umur kita 30. Kita dah berjalan 30 tahun dan kita akan jumpa Tuhan kita. Umur kita 50. Kita dah 50 tahun jalan dan nak sampai pada Tuhan. Dan kita tak tahu umur berapa yang Allah bagi sebelum kita sampai pada Tuhan. Apabila Imam Khadi'iyah cakap benda ni, tabi'in tu merasa takut. Maka dia tanya, apa saya perlu buat? Kata Imam Khadi'iyah, perbaikilah hidup kamu sekarang. Nanti Allah Ta'ala akan selesaikan hidup kamu dulu dan akan datang. Perbaikilah hidup kita sekarang. Jangan fikir yang lama. Kalau anda tak perbaiki hidup kita sekarang, Allah Ta'ala akan tanya hidup yang sekarang dan juga yang lama. Maka kita tidak ada masa antum. Kita kena perbaiki hidup kita sekarang ni. Supaya yang lama tu Allah Ta'ala tak tanya. Yang sekarang juga Allah Ta'ala tak akan tanya. Itu penyelesaian yang Al-Imam Imam Khadi'iyat sebutkan kita. Dalam kitab apa antum? Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Abdul Qadir Jawas. Antum baca. Tengok. Jadi dia kata, umur kita pergi ke mana? Kita tak tahu antum. Umur saya tahu lah pergi ke mana. Habis ke mana masa muda. Kita semua ada sejarah silam.
sejarah silam. Yang kedua, apa dia? Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu buat apa dengan ilmu ni? Ilmu yang Allah Ta'ala ajak kat kita ni, apa yang kita buat? Kita akan ditanya tu. Kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab tu dia kata kita kena amal. Supaya apa? Ada manfaat dunia dan akhirat. Kalau ilmu tak amal, esok jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, buat apa dengan ilmu tu? Tengok. Wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Harta dapat daripada mana? Daripada mana yang belanja. Semua Allah tanya. Dan yang akhir, wa an jismihi fima ablaq. Ni tubuh badan yang Allah bagi ni kok mana? Tubuh badan yang sihat ni habis kok mana? Kat padang bola, padang badminton, gym, disco, karaoke, habis mana? Habis mana tu? Tengok. Ada kitab yang menarik. Di mana kamu habiskan usia muda kamu? Kitab tu Samsul baca kat saya. Di mana tau? Di taman beliau. Saya duduk mandi dengan anak melakang saya. Dia main tepi kolam. Di mana kamu habiskan usia muda kamu? Saya terus mangkir keluar daripada kolam balik. Saya duduk mandi. Saya duduk mandi. Habis tu bagi kitab tu. Saya tak perasan dia. Lepas saya tengok dia. Di mana kamu habiskan usia muda kamu? Lama. Abah saya balik sekarang. Saya balik. Yang tu. Yang ketujuh tu. Yang ketujuh. Yang akhirnya. Sebelum kita tutup majlis kita. Mendakwahkannya. Setelah kita mengamalkan ilmu kita. Kita mendakwahkannya. Itu cara yang benar. Bukan makna tak boleh dakwah dah. Kalau kita tak amal. Kita pergi dakwah. Dia nanti tak ada kesan. Dia tidak ada kesan. Dan ada ancaman. Allah Ta'ala tanya kita. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma taf'alun. Kaburan ma'atan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Ada ancaman. Ada ancaman tu. Kena buat. Oh dakwah. Itu baru betul. Kaburan ma'atan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sangat berat, sangat besar dosa di sisi Tuhan bila kamu cakap benda yang kamu tak buat. Oh. Dia kata amal, dakwah. Sebab tu Allah sebut dalam surah At-Tahrim, ayat yang kita selalu dengar, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Imam Qatadah, engkau perintah mereka taat pada Allah dan cegah mereka dari durhaka terhadapnya. Apa makna surah Tahrim ayat 6? Wahai orang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Apa makna dia? Kata Imam Qatadah, kita kena suruh mereka taat pada Allah. Kita kena cegah mereka daripada durhaka terhadap Allah. Dan kita kena bantu mereka dalam melaksanakannya. Antum, kita kena tunjuk ke anak kita bagaimana sifat salat Nabi. Kena tunjuk ke anak kita tauhid. Apa itu tauhid rububiyah? Apa itu tauhid uluhiyah? Apa itu tauhid asma wa sifat? Kena tunjuk, kena bilang, kena ajak antum. Bukan kata ajak je betul biar. Tak. Kata Imam Qatadah, selain daripada kita suruh dipatahan Allah, tinggal maksiat, kita juga kena bantu mereka dalam melaksanakan benda tu. Tak boleh suruh saja. Kalau suruh saja tak betul. Kata Imam Qatadah. Tengok. Kata Imam Mukhatib. Sudah menjadi suatu kewajipan bagi seorang Muslim. Mengajarkan kepada keluarganya, baik anaknya atau kerabatnya. Hal yang difardukan oleh Allah dan hal yang dilarang oleh Allah. Menjadi kewajipan pada setiap ibu bapa. Mesti mengajar anak. Lepas tu kerabat yang dekat. Kena bagi tahu tu. Kena bagi tahu. Hadis ni, ayat dia tu sama makna dengan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ni adalah hadis hasan. Nabi kata apa? Murru sabiyya bis salah. Sama. Pelihara keluarga daripada api neraka. Samalah suruh anak semayang. Bila umur dia 7 tahun. Bila daripada 7 tahun. Suruh. Faiza balagha 10 sinin fadribuhu alhal. Bila dah 10 tahun dia tak mau solat juga pukul depa. Sama ayat Quran surah Tahrim 6 sama dengan ayat ni. Ini antum adalah 7 perkara yang kita kena amal. Kita kena faham amal sebelum kita nak dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang boleh bagi manfaat kat kita, kita kena melalui 7 perkara ni. Ditambah oleh Imam Nawawi tadi 6 perkara tu jadi 13 perkara. Jadi kita kena pastikan 13 perkara ni betul-betul ada pada diri kita, pada keluarga kita. Bukan diri kita saja, keluarga kita termasuk anak-anak kita,
barulah kita datang menuntut ilmu. InsyaAllah antum, kalau kita bersungguh dengan apa yang Nabi sebut, dengan apa yang Allah sebut, pasti akan ada perubahan sikit demi sikit pada diri kita dan keluarga kita, insyaAllah antum. InsyaAllah antum, insyaAllah lagi 2 weeks. Betul? S. 2 weeks. Ada S. Kita akan jumpa lagi, insyaAllah. Okey, baik. Nawawi sebut 6 perkara. Yang pertama, kesungguhan. Dapat apa, Man? Kecerdasan. Nak pandai kecerdasan. Kena cerdas betul. Kesabaran. Bekal. Yang ada bekal. Bimbingan. Dan panjangnya waktu. Panjangnya waktu. Dia tak boleh pendek. Pendek tak boleh faham apa pun. Oh, ada soalan. Mai kat saya ada soalan pula. Si antum ada soalan. Alah, main muka saya pula. Adib. Tengok sikit. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Apa hukum jika seseorang itu menambah Sayyidina ke atas Nabi SAW dan Nabi Ibrahim ketika selawat dalam bacaan tahiyat? Itu dia tanya tentang boleh tak baca Sayyidina? Allah lebih mengetahui. Al-Imam kita, Imam Muna, Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau antum baca kitab Imam Syafi'i, bila dia tulis tentang selawat, tidak ada satu pun kata Sayyidina yang Imam Syafi'i letak. Dan dia pun kata, apa salah Sayyidina, nama Syed, Tuan, apa salah? Dan kita kata, bagi orang yang kata tak salah, kita cabar mereka. Supaya mereka ketika azan sebut Sayyidina. Ketika azan sebut Sayyidina. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Cuba sebut. Kalau benda tu tak salah, kenapa kita tak mau sebut? Kenapa kita nak baca dalam tahiyat? Sebut. Tak lagi azan. Nanti esok pagi subuh azan, sebut. Sebut kata Sayyidina dalam azan. Dan saya pasti tidak akan ada orang yang sebut. Kenapa tak sebut? Menunjukkan benda tu memang tak sabit daripada Nabi. Kalau benda tu baik, seperti yang diwar-warkan, tentulah orang akan azan guna Sayyidina. Dan tidak ada lagi di mana-mana masjid atau surau di Malaysia yang mereka kata Sayyidina ni tidak salah untuk diucapkan. Dan mereka tidak akan berani azan guna Sayyidina ketika azan. Menunjukkan benda tu mereka tak pasti kata benda tu daripada Nabi atau tidak. Kalau benda tu baik, salahkah? Jadi bermakna, apa nama sahabat kita yang tanya tu? Syirah Ahmad. Oh, Syirah Ahmad. Bermakna Syirah Ahmad, kita kena tahu. Agama ni kita kata tadi, bila Nabi sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini agama telah sempurna, maka Imam Malik sebut satu perkataan yang sangat menarik. Imam Malik kata, mana-mana ibadah atau amalan yang ada ketika ayat tu turun. Ayat mana? Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini akmaltu, daripada kataan kamal, sempurna. Akmal bermakna tidak ada dah yang boleh menyempurnakan agama tu. Sebab kita kata kabirun, besar. Kalau akbar, tak ada lagi besar. Sebab tu azan digunakan kataan akbar. Kenapa? Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Perkataan kamal sempurna. Tapi bila kita kata akmal, paling sempurna. Dan tak ada dah boleh menyempurnakannya. Dan Allah Ta'ala kaitkan penyempurnaan tu dengan diri dia. Akmaltu lakum. Tu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata, hari ini aku telah sempurnakan agama. Jadi Imam Malik kata, mana-mana yang menjadi amalan ketika ayat ni turun, dia akan jadi amalan sampai kiamat. Dan mana-mana amalan atau ibadah yang tidak ada ketika ayat tu turun, dia tidak akan jadi agama sampai kiamat, walaupun kamu menamakan ibadah tu dengan nama apa sekalipun. Itu begitu terang, jelas mandas Imam Malik. Ketika ayat ni turun, adakah Nabi mengajar sahabat dengan kataan Sayyidina ketika selawat padanya? Tidak ada. Bermakna Sayyidina ni adalah benda yang datang kemudian.
Benda yang datang kemudian, walaupun orang kata baik, yang nak kata baik, benda tu baik atau tidak, hanya Allah dan Rasul yang boleh menentukannya, bukan kita. Bukan kita. Kita tidak boleh menyatakan benda tu baik menggunakan akal kita. Tak, sebab Imam Malik kata ayat tu telah mengunci semua perbuatan-perbuatan yang tak sama dengan Nabi. Tengok tu. Bermakna sahabat kita, sahabiah kita ni, kata Sayyidina ni, lebih baik jangan kita ucap dalam tahiyat. Sebab Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni, semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Hadis dari Bukhari Muslim tu. Ada tak Nabi baca dalam tahiyat dia menggunakan Sayyidina? Kalau ada, silakan. Kalau tak ada, tinggalkan. Tak perlu baca. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah antum salah silap. Jadi Ustaz kata kalau syarat nak untuk ilmu, kita kena tawaduk kan. Ya. Kalau ada orang yang lebih berilmu, kita kena hormati dia kan. Ya. Macam mana pula kena tengok, macam sekarang ni kita tengok macam-macam Ustaz mengajar yang benda yang pelik. Bila kita tanya dalil, dia jawab itu lah, jangan tanya dia tu lebih berilmu boleh. Dia benar alasan tu juga. Wallah Allah lebih mengetahui. Macam kita lah. Mereka kata bukan setakat tu. Mereka kata kalau kita pergi jumpa doktor, Salim, pergi jumpa doktor ke? Kita pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat. Ada kita tanya ubat apa? Bermakna makan sajalah. Dia kiaskan dengan benda tu lah. Bermakna apa yang saya sebut ni tadi antum tentang sikap tawaduk. Kita kata ilmu yang mana, ilmu yang dia ada tu adalah ilmu datang daripada Quran dan Sunnah. Ilmu yang datang daripada Quran dan Sunnah. Walaupun ustaz tu dia ajak kata ilmu tu ilmu yang sesat. Ilmu yang sesat. Kita tak terima dia punya pandangan. Ulama salah kita kata macam ni. Di antara mandas ilmu, kata para ulama salah, di antara mandas ilmu ni ada mandas dia. Di antara mandas ilmu, apabila satu orang ulama dia mengeluarkan satu pandangan, yang pandangan dia tu daif. Pandangan dia tu daif sebab hadis yang dia guna tu daif. Maka kita mesti menghormati dia walaupun pandangan dia daif dan kita tidak ambil pandangan tu. Hormat mesti kena hormat kerana Nabi SAW tambah ada hadis pula Nabi kata hormatilah bukan daripada kalangan kami orang tak hormat orang tua, tak kasihan kanak-kanak. Jadi kita kata walaupun dia mengeluarkan pandangan-pandangan yang kita kata pelik, kita hanya counter dia punya pandangan. Kita counter dia punya pandangan sebab dalam metod dakwah dia ada satu bab. Dia panggil asi dan kedua ma'asi. Dia beza tuan-tuan. Asi, maksiat, ma'asi tu orang yang buat maksiat. Yang kita kena counter, yang kita kena tentang ni apa dia? Maksiat. Orang tu dia orang Islam. Dia orang Islam dan kita kata kita masih menghormati dia, tapi kita akan bagi tahu pada sahabat-sahabat kita hati-hati dengan orang ni. Takat tu ya. Dia ni memang tak guna, bapa dia, keluarga dia, tok dia ni semua memang tu yang tu hulu melampau dah. Kita takat mana dia punya kesesatan tu kita bagi tahu. Tapi diri dia tu, keluarga dia tu kita tak boleh nak aibkan. Itu metod yang para ulama salah letak. Kita tentang siapa? Maksiat tu. Kata-kata dia tu ada kalimah la ilallah dan Quran kata walaqad kharama bani Adam. Kami memuliakan semua anak Adam. Termasuk masalah ni. Jadi kita kata dia punya perbuatan tu kita tak suka, kita benci, tapi dia tu kita kena hormat. Sebab apa? Sebab dia juga ada kalimah la ilallah dan dia lebih baik daripada musyrik yang ada. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Ustaz Ali? InsyaAllah antum. Ya sahabat. Amboi kalau Ustaz Ali semua tak mau tanya. Soalan saya ada sikit atas dia. Oh, nak atas lagi pula. Atas mana? Atas pokok. Kalau Dia lagu ni Ustaz. Kita Ya. tengok ada ni. Kita bila kata tengok ada orang dia mengaji. Tok guru ni mula dia mengaji, rupa dia dapat guru dia daripada mimpi. okey. Jadi kalau kita tengok binatang pun kita didik, binatang tu dia manusia ni kalau dia dah tersesat dalam cahaya ni susah kan. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama dulu bila ada masalah mai apa semua mereka bawa bincang perkataan ulama lah supaya benda ni tak public pada orang ramai yang dia jadi rosak dan mereka ni tahu dia rosak jadi dia ambil jalan tengah bincang macam mana sahabat macam mana ni kan. Sekarang ni kita tengok pihak kuasa mereka tak ambil pendekatan tu, panggil orang macam kata orang putih kata trainer dia ni nak train orang ni tapi dia train tu
dia dapat sumber daripada mimpi, semua mimpi. Ada ini yang kata ilmu rasa-rasa. Ada ilmu mungkin kira gitulah, mungkin kot ni. Jadi dia guru ni, dan bila dia dapat, dia sepatutnya bila dia tahu ilmu yang dia dapat tu dah tak betul buktikan sahih, memang dia tak betul, dia sepatutnya dia kena tinggal ilmu untuk guru tu lah. Kan? Macam cerita apa ni, no retreat no surrender tu, yang mana hang belajar ilmu sikit ni kena buang, masuk dengan Dr. Guru tu ni baru lah, masuk di baru ni ajak macam tu cerita. Jadi kes yang conclusion dia, sekarang ni kita tak ada orang yang nak train ni baru balik. Maksudnya maknanya ada apa nama yang berlaku sekarang ni, dia berbalah tu orang. Kita tengok dulu ulama dulu, dia bila ada satu pembelahan, dia bawa perkataan ulama supaya benda ni tak disebarkan, benda ni sebab bahawa ni tadi kita nak bendung, memang manusia mesti buat silap kan. Jadi supaya tak sebar tak ni. Jadi adakah perlu kita kerajaan kena ambil tindakan dari pon? Tu kosong memang perlulah. Sebab kita memang lah, kita cerai lah. Kalau kita kepok dia Iblis tu dia mengaji Allah Ta'ala macam tu kan. Macam tu lah. Kita tak ada apa, nanti buat. Jadi macam perlulah makna muafakatan ulama. Itulah kalau boleh lah, dia pun kena must stop lah. Nonsense. Wallah Allah mengetahui, macam abang kata lah, kadang-kadang dia tahu ilmu dia belajar tu ilmu yang tak betul. Jadi mereka masih nak teruskan walaupun diberi nasihat. Kerja kita bagi nasihat. Kita menasihat ni bukan setakat ustaz-ustaz, kita nasihat sampai pemimpin atas. Kita punya ulama-ulama duk nasihat. Jadi kerja kita bila kita dah bagi nasihat, bila orang tak terima, kita ambil tanggungjawab tu, kira kita kata selesailah. Tapi bukanlah selesai takat tu. Kita akan cakap lagi benda yang sama. Kita akan sebut, dan Nawawi sebut dalam Al-Azkar tentang 6 orang yang boleh kita riba. Di antara dia orang yang selalu bawa hadis-hadis palsu ni. Sebab tu dalam majlis Imam Ahmad, bila orang kata kat dia, apa cerita nama orang ya, cerita pasal orang ya. Jadi Imam Ahmad kata, kalau aku tak cerita tentang orang-orang yang menipu hadis ni, macam mana orang nak tahu dia menipu? Jadi kita akan terus menegur. Kita kata tak kira lah dia siapa pun, kita akan terus menegur supaya masyarakat kita ni, masyarakat awam ni, kadang-kadang kita pun tak tahu kenapa dia jadi lagu tu. Dia boleh menerima amalan-amalan atau ajaran-ajaran yang tak ada sumber apa pun, yang mana kadang-kadang ustaz tu dia buat video, dia pergi kubur Kristian, dia pergi syahadakan orang dalam kubur tu bagi masuk Islam. Lepas tu dia kata dia ni dah masuk Islam dah, selamat daripada azab neraka dah. Lepas tu dia balik, orang boleh ikut dia 10,000, 20,000. Seolah-olah macam orang ni, dia punya fikiran ni dah tak waras, akal dia dah hilang. Jadi antara sebab kenapa masih lagi berlaku perkara-perkara macam ni, kerana ada lagi masyarakat kita yang mereka ni tak boleh nak faham lagi, tak boleh nak tahu lagi macam mana nak menerima kaedah, menerima ilmu yang benar. Dia pun tak tahu. Jadi insya-Allah lantum kita kena terang juga. Kita berterang banyak kali tentang mandas ilmu. Ilmu ni ada manhaj. Kalau kita tak tahu mandas ilmu, kita boleh jadi macam orang macam tu. Dulu kita pun macam tu juga. Ustaz kata apa semua kita ambil kan. InsyaAllah kita kena banyak doa, banyak dakwah. Satu masa lagi akan berlaku perubahan yang besar insya-Allah. InsyaAllah antum kita tengok dah pukul jam pun dah lewat. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat kepada Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika.